Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, kita hendak berbicara berkenaan dengan boikot dan dalam masa yang sama juga, kita nak berbicara juga berkenaan dengan sikap hipokrit anak-anak papa berkenaan dengan boikot ini. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Kita semua tahu sekarang ini tengah kecoh berkenaan dengan seruan untuk boikot KK Mart susulan daripada insiden stokin yang tertera kalimah Allah baru-baru ini. Di mana macam biasalah, sekarang ini orang-orang yang bukan Islam ini whatsoever kan, bila dia dengar perkataan boikot itu datang daripada pengguna-pengguna Islam, pengguna Melayu, mereka akan jadi sangat-sangat cuak. Sebab secara faktanya tuan-tuan sekalian, konsumer dekat Malaysia ini, kuasa membeli yang paling besar terletak pada pembeli-pembeli Melayu, pembeli-pembeli Islam. Jika tidak, takkanlah syarikat-syarikat yang bukan Melayu, bukan Muslim ini sanggup untuk buat produk-produk menggunakan jenama-jenama Islam, jenama-jenama Melayu untuk menarik perhatian orang Melayu agar membeli produk-produk mereka. Sebagai contohnya, bihun cap masjid, ataupun mungkin minyak masak Seri Murni, ataupun mungkin sebagai contohnya kan kopi jantan, benda-benda yang nampak macam Islamik, benda nampak macam Melayu dan sebagainya. Tetapi hakikatnya produk-produk ini keluaran bukan Melayu, bukan Muslim. Satu lagi contoh yang paling famous ialah Pau Ahmad. Kita ingat, oh ini Encik Ahmad punya kot sebagai contohnya kan, oh mungkin Melayu punya. Tak, dikeluarkan oleh orang Cina sebenarnya. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Kita faham ini strategi perniagaan mereka kan. Tak adalah kita kata macam, oh ini racist dan sebagainya. Tak ada. Cumanya dari satu segi, mereka ini kalau betul-betul yakin dengan consumer power oleh seluruh kaum dekat Malaysia ini, guna je lah nama-nama yang tidak melambangkan Melayu dan Islam. Buatlah bihun cap ahseng ke, ataupun bihun cap bangunan ke apa-apa sebagai contohnya kan. Jangan guna nama-nama berkaitan Muslim, jangan guna nama-nama berkaitan Melayu. Barulah macho, betul tak? Baru gentle. Tetapi kita tak boleh nak kata apa-apa. Sebab macam saya katakan tadi, ini adalah strategi bisnes. Tetapi strategi bisnes ini mereka tahu, mereka terpaksa buat sebab mereka tahu secara asasnya, secara faktanya, kuasa membeli paling besar ialah pada tangan orang-orang Melayu, orang-orang Muslim. Dek kerana itulah bila peristiwa stokin kalimah Allah ini berluasa pada ketika ini, KK Mart dah risau dah bila timbul seruan untuk boikot KK Mart dan sebagainya. Dan kalau anda tanya saya tuan-tuan sekalian, patut ataupun tidak kita boikot KK Mart ini walaupun mereka sudah meminta maaf? Kalau anda tanya saya jawab patut. Sebab benda ini bukan kali pertama terjadi tuan-tuan. Kalau dahulu kita masih ingat, tahun 2019 lebih kurang macam tu, DIY Shop pernah mengeluarkan satu stiker tapak kaki yang ada, orang kata apa, nama Nabi Muhammad, ada kalimah Allah dan sebagainya kan. Benda tu pun dia kata, oh terlepas pandang, minta maaf dan sebagainya. Sebelum itu EcoShop juga telah mengeluarkan produk yang hampir serupa. Benda-benda macam ini dah terlampau kerap sangat berlaku. Tetapi macam saya selalu kata, oh bila benda tu berlaku, mereka dah kantoi, mereka minta maaf, keluarkan air mata buaya dan sebagainya, kita pun maafkan, everything as well dah macam tu, tak kisahkan. Tetapi kali ini, no, enough is enough. Mereka sudah melampau, mereka tak belajar, mereka tak serik. Jadi kita kena ajar mereka dengan kuasa membeli yang ada pada tangan kita. Kita boikot KK Mart, alihkan kepada kedai-kedai yang lain, sama ada kedai Muslim, kedai Melayu ataupun kedai mereka yang tidak menghina agama kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Tetapi, bila sebut tentang boikot whatsoever ini, kita dapat lihat ramai pula Melayu yang lebih kapir berbanding kapir. Minta maaf cakap lah kan, Fadlan Sidik confirm tak suka kalau saya cakap macam ni. Tetapi ramai Melayu yang macam lebih kapir dari kapir. Mereka terlampau apologetik sangat. Mereka macam terlampau bermuram durja bila kita kata kita nak boikot KK Mart dan sebagainya dan macam-macam lagi. Dan antara muka Melayu tetapi yang paling banyak sekali mempertahankan geng-geng macam ini ialah saudara Jamzuri Ardani, di mana beliau terlalu banyak sangat keluarkan kenyataan-kenyataan ataupun status-status yang seolah-olahnya sangat bersimpati dengan KK Mart dan menghentam saudara se-Islamnya yang lain. Pelik sangat si Jamzuri masalahnya kan. Ada share dekat KK ke masalah Mamat ni? Dan antara status terbaru beliau kata kalau kita boikot tapi tidak adil, nanti berangkatlah kita dalam akhirat dan sebagainya, bla bla bla, sebab kita boikot ikut hati, itu ini, tidak berlaku adil terhadap KK dan sebagainya. Allahu Akbar. Pelik sangat si Jamzuri ni kan. Dia terlampau apologetik dan terlampau sedih sangat bila orang Islam semua nak boikot KK Mart. Sebab itu yang saya tanya, dia ni ada share dekat KK Mart ke, kerja dekat KK ke, apa masalahnya kan? Tetapi Jamzuri inilah merupakan satu epitomi kepada hipokrasi tuan-tuan sekalian sebenarnya, kalau anda tanya saya lah. Sebab apa tahu?
Sebab kalau anda masih ingat tuan-tuan sekalian, puak-puak ini bukannya tak pernah nak boykot perniagaan online masalahnya. Ada. Sangat-sangat ada. Sebagai contoh, ketika selepas PRN 6 negeri tahun 2023, masa itu kita dapat tahu dah Kelantan memang orang kata apa, Perikatan Nasional menang besar 43-2. Terengganu dengan cerita lah 32-0, Kedah 33-3 dan sebagainya. Tengok-tengok apa yang dilakukan oleh anak-anak papa. Mereka pakat-pakat menyeru boykot semua perniagaan wala on. Restoran-restoran tom yum, kedai wala on, restoran tom yum, kedai Kelantan, Kedah, Terengganu, boykot semua. Apa-apa perniagaan yang ada orang Kelantan, orang Terengganu sebagainya, boykot. Jangan ambil tahu, jangan beli, jangan datang, jangan sokong. Sebab mereka ini adalah wala on, menolak kerajaan perpaduan dan sebagainya. Dan masa itu saya tak nampak pun Jamzuri mengeluarkan kenyataan seperti ini. Mengeluarkan kenyataan orang berniaga je tahu yang perit bagaimanakah kalau kena boykot dan sebagainya. Tak nampak pun. Tetapi bila KK Mat ini yang terang-terangan telah menjual produk yang menghina Allah SWT, tiba-tiba pula dia jadi sangat-sangat apologetik. Tiba-tiba saja dia menjadi seorang yang sangat-sangat mempertahankan KK Mat tanpa mengenangkan nasib KK Mat, mengenangkan nasib pekerja-pekerjanya. Oi, masa dulu kedai-kedai walaon yang korang boykot bagi nak rak ni, ada tak korang fikir tentang nasib pekerja-pekerja mereka? Ada tak korang fikir tentang perniagaan mereka? Peritnya perasaan mereka bila kena boykot dan sebagainya. Tetapi masa itu korang tak fikir. Korang boykot masa itu berdasarkan kepada pertimbangan politik. Korang boykot berdasarkan kepada hawa nafsu korang yang berdendam disebabkan oleh korang kalah teruk masa PRN dulu. Tetapi orang Islam yang nak boykot KK Mat ini, mereka boykot atas pertimbangan agama. Mereka kata dah cukup-cukuplah benda ini. Dah banyak kali berlaku. Banyak kali dah penghinaan terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Rasul berlaku saban waktu. Enough is enough. Boykot tetap kena boykot. Bukan nak bungkuskan perniagaan siapa, tetapi sebagai satu pengajaran supaya sesiapa saja selepas ini yang berkira-kira cuba untuk menangguk di ekor, cuba untuk menjorok satu buan, dia orang pun tak berani nak buat macam tu lagi dah selepas ini. Itu pengajaran yang kita nak instilkan kepada mereka ini. Sebab nak beritahunya, umat Islam dekat Malaysia ini tidak tidur. Umat Islam dekat negara kita ini tidak lali, tidak lupa, tidak alpa. Dan mereka akan bangkit pada bila-bila masa apabila Allah itu dihina, apabila Muhammad itu dicerca, apabila Islam itu diinjak-injak semahu-mahu mereka. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, yang sangat menyedihkan pada ketika ini, ada orang Islam mengaku parti Islam Gen 2 dan sebagainya, tetapi mereka ini, minta maaf sekali lagi saya cakap, nampak gaya lebih kafir berbanding kafir. Masalahnya, mana pergi anda punya iman? Mana pergi pertimbangan akal anda? Mana pergi perasaan anda untuk mempertahankan kalimah Allah dan sebagainya? Kalau anda kata itu tak sengaja sebagainya, kita dah buat penerangan banyak kali dah. Bahkan ada orang-orang Cina siap buat podcast mengatakan tindakan KK Mat itu bukan satu ketidaksengajaan. Tak logik kalau tak sengaja masalahnya. Come on lah, kita bukan bodoh. Rakyat tak bodoh. Benda-benda macam ni obvious depan mata bang. Dan sekarang kilang itu pun dah tutup masalahnya kan. Disebabkan oleh tindakan rakyat yang betul-betul marah pada ketika ini. Dan sekarang ini kita dapat tahu Majlis Daerah Batu Pahat berkira-kira hendak membatalkan lesen perniagaan mereka, lesen operasi mereka. Kalau betul benda itu berlaku, syabas kepada Majlis Daerah Batu Pahat atas tindakan yang sangat-sangat luar biasa ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Di sini sekali lagi dikatakan, boykot itu adalah perlu. Bukan untuk tunjuk act ke, tunjuk besar ke apa-apa ke tidak. Tetapi sebagai satu pengajaran kepada mana-mana pihak selepas ini agar lebih sensitif. Malaysia ini terdiri atas dasar hormat menghormati. Kau nak kita hormat kau, tapi masalahnya kau tak nak hormat kita. Apa cerita masalah sekarang kan? Hormat comes both ways tau. Dia mesti earn, bukan gain. Dan cara kau nak earn respect orang ialah kau kena respect orang dahulu masalahnya. Tapi macam mana kau expect orang nak respect kau bila engkau sendiri telah melakukan perkara-perkara yang membangkitkan kemarahan orang-orang Islam dan sebagainya? Ingat, whatever happen pun, orang Islam, orang Melayu dekat Malaysia ini tetap majoriti. Dan anda kena terima hakikat itu sampai anda mati. Melainkan kalau ada usaha pihak tertentu cuba untuk menambahkan populasi orang bukan Melayu, orang bukan Islam dekat negara kita. Inilah wallahu a'lam bisawab, tidak menuduh, tetapi sekadar satu lontaran pandangan yang kosong yang mungkin bagus untuk kita bincangkan pada masa-masa akan datang. Tetapi sekarang ini, kalau anda tanya saya sekali lagi, boykot itu perlu ataupun tidak? Ya, perlu sebagai satu pengajaran kepada KK Mat dan juga kepada sesiapa sahaja. Dan saya ingin berpesan kepada orang-orang yang bermuka Melayu bernama Islam tetapi dalam hatinya penuh dengan perasaan simpati dan juga apologetik terhadap orang-orang yang menghina Islam ini, tolong sedar diri anda siapa.
Jangan kerana anda tunduk kepada sesiapa sampai anda mencampakkan maruah Islam itu jauh ke dalam longkang. Jangan sampai satu hari nanti anak cucu anda bila tahu anda buat perangai yang ngarut macam ini, dia datang jumpa anda dan masa itu mereka akan bertanyakan soalan ini padan muka anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?